Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selamat kepada para penonton, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Maka insya-Allah pada waktu malam sekira ada peluang, ada masa, ada peluang, kita akan baca kitab Uqudul Lujain fi Bayan Huquqiz Zawjain, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni bersangkut paut dengan zaujain, suami isteri. Maka saya rasa comel sangat-sangat kerana di hari ni pemuda-pemudi ramai di kalangan berkahwin, duk menikah muda-muda banyak, dan tak tahu di segi hukum ahkam apa yang patut jaga, apa yang patut banyak perkara lah. Maka di situlah saya rasa comel kita baca kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Kerana banyak dalam page le gapo duk tanya-tanya bab tolak, bab cerai, bab khalak, bab rojok, bab gapo tu banyak sangat-sangat. Maka bersakop dengan zaujian, dengan bersakop dengan anak bini ni. Maka insya-Allah dengan ini kita saya rasa sangat patutlah bagi orang-orang muda dan juga orang berumah tangga dah yang sumpah tak tahu berkenaan dengan suami isteri, insya-Allah Subhanahu wa taala ni. Maka kata sini kita Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Maka sebelum daripada nak masuk dalam khutbah kitab dia ni, ia datang satu hadis dengan katanya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikumul umam. Akhrajahu Abu Dawud Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhum min hadith daripada Maqil bin Yasar marfu'an, yani marfu' panggil terakak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ni yang mengeluar akhrajahu, yang mengeluarkan ayat hadal hadis pada ini hadis oleh Abu Dawud wan Nasa'i wal Baihaqi. Maka semua ni tuan-tuan sunan belaka ni, sunan bagi Abu Dawud, sunan bagi An-Nasa'i, sunan bagi Baihaqi, ada lagi sunan bagi Ibnu Majah. Ia katalah, dia kata tazawwaju, tazawwaju mana berkahwinlah, berkahwinlah. Tazawwaju, tu dia ni. Tazawwajul waluda, kahwinilah wanita yang banyak melahirkan anak. Al-wadud, dan mengasihi suami. Jadi daripada ini hadis, Nabi kita SAW dia seru kepada kita supaya kita tu berkahwin. Tanakahu, menikahlah oleh kamu. Nabi suruh tanakahu, dan berkahwin oleh kamu. Wala tutalliku, dan jangan cerailah oleh kamu, jangan kamu tolak. Tu dia. Maka dalam ini hadis Nabi suruh tazawwajul waludal waduda, kahwinilah wanita yang banyak melahirkan anak. Mana kata Nabi suruh kita berkahwin orang tino hok boleh melahirkan banyakkan anak. Ngakano fa inni mukasirum bikumul umam. Nah, kerana bahawa aku kata Nabi, aku berbangga dengan ramai ramanya al-umam, umat-umatku, ai fi yaumil qiyamah, di hari kiamat besok. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ni, dia berbangga, dia suka, dia berkenal, dia
cukup suka apabila ramainya umat dia di pada masa besok. Sebab itulah siapa-siapa yang anak ramai, masya-Allah, siapa-siapa yang anak ramai, siapa-siapa yang betul-betul yang nak anak ramai kerana Allah dan kerana Rasulullah, maka itulah buatlah satu perkara yang membanggakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tak seramai yakun yakin dah pakai beranak. Sabit amor ni kalau Allah Taala beri rezeki nak beranak banyak. Ni pun Allah Taala beri dah hurun ain. InsyaAllah kalau boleh tina pula qurratul ain. Boleh tina lagi nurul ain. Boleh tina lagi ing nama pula dah ni. Kalau jatuh pula Salman ke Sulaiman ke Nu'man ke, tengoklah. Jadi nak bagi tahunya, selagi mana Allah Taala beri peluang untuk kita dapatkan anak, kita mendapatkan anak. Kerana dengan sebab kita ada anak tu lah, lebih lagi anak ramai-ramai, dapat fa inni mukatsirum bikumul umam. Jadi Nabi kita Muhammad dapat membangga dengan sebab kita, dengan kerana banyak anak. Dengan sebab kita anak tu banyak, di situ Nabi berbangga dengan kita. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu di antara dah nampak tu. Habis itu. Dan ada setengah-setengah dia nak akan tetapi Allah Taala belum lagi bagi. Waktu kita berdoalah mudah-mudahan Allah Taala beri zuriat kepada kita. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau berilah kepada aku ni ya Allah. Ya Allah, kau berilah min zurriyatan thayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta supaya Allah Taala beri zuriat, minta supaya Allah Taala beri anak. Kerana orang ada anak tu Allah Taala tak bagi, tak boleh lagi anak. Orang tak sek anak kadang-kadang banyaknya beranak. Walau bagaimanapun Allah Taala tahu apa hikmah-hikmahnya. Habis itu kita masuk kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kita nak baca dengan betul orang awam, dengan ramai-ramai boleh kita ambil faham selalu dah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat kasih sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mencipta, yang menjadi, yang mentadbirkan sekalian alam ini. Wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ala Sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Nabi Muhammad, khatimin nabiyyin, penutup bagi sekalian Nabi dan Rasul wal Mursalin. Jadi tak ada dah Nabi yang kemudian daripada Muhammad, tak ada dah. Sebab Nabi kata la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi kemudian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabit siapa dia mengaku kata diri itu jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad, orang tu kufur. Bukan setakat orang mengaku. Siapa-siapa yang ikut, siapa-siapa yang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad, maka semua tu kufur belaka. Lain daripada Nabi Isa. Adapun Nabi Isa ni dia datang belum daripada Nabi kita lagi. Cuma di akhir zaman, di akhir dunia ni, dia akan turun mai ke dunia. Bukan Isa baru dah. Isa dulu tu. Kalau Isa baru tu sungguh ni Isa dulu. Isa yang berlaku di zaman dulu daripada Nabi Muhammad lagi. Tak kalau diakad dia naik ke langit, maka di akhir dunia Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal. Maka Isa tu sebenar Nabi. Adapun Isa, dia mengaku aku Isa, mengaku macam-macam, tu bukan dia. Tu dia. Sebab Nabi kita Muhammad, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan serta ke atas sekalian ahli keluarganya, keluarga Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kata seterusnya, tu kita kata seterusnya, maka inilah suatu muhimmah. Ini suatu muhimmah yang ditakuti atas kaum perempuan yang bersuami. Jadi ini kitab dia ni. Ini kitab dia uqudul jan fi bayaniz zaujain. Fi bayani huquqiz zaujain. Satu muhimmah, satu benda penting, benda menakuti, tugas-tugas di atas kaum perempuan yang bersuami. Mana-mana orang tino
yang ada bersuami, maka comellah dia ngaji kitab ni. Demikian juga orang yang bersuami, orang yang ada orang tok lelaki yang beristeri. Siapa-siapa yang ada anak bini, apakah hak-hak di atas dia, comellah dia mengaji kitab ni. Saya rasa di hari ni banyak belaki bini belaka dah, ataupun orang yang bakal nak beristeri, bakal nak bersuami. Siapa-siapa nak bini, siapa-siapa nak belaki, maka comel ya ada ilmu terdahulu, lebih lagi ilmu cara berumah tangga. Kerana kitab ni fi bayani huquqiz zaujain, pada nak menyatakan hak-hak suami isteri. Itulah di antara ni. Ia katanya iaitu mengerjakan pekerjaan yang dengan dia, yang dengannya ia menjadi derhaka terhadap suaminya. Jadi ini suatu benda yang ditakuti atas kaum perempuan ni, kalau dia pergi kerja satu perkara tu tadi menyebab jadi derhaka terhadap suami. Balik isteri tu jadi buat gapo ratik, dengan sebab dia buat benda tu jadi derhaka dia kepada suami. Maka wajiblah ke atas sekalian perempuan yang tersebut belajar dan mengetahui hukumnya. Maka kita orang Tino ni kita kena tahu. Kita kena tahu kata kita buat gapo ratik yang jadi sebab kita tu jadi derhaka kepada suami. Kadang-kadang kita berasa kata benda tu benda halus. Kadang-kadang kita berasa kata benda tu benda biasa. Kadang-kadang kita berasa kata benda tu benda halus-halus je. Benda ngai-ngai, sing leg-leg แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่บางทีเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องธรรมดาเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องอะไรที่ tapi dok. Kadang-kadang benda tu kita fikir kata benda tu benda kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tu dibilai kata kita seorang isteri yang derhaka kepada suami. Maka gapo ratik, di situlah kita orang Tino kita kena ngaji. Kita orang Tino kita kena ngaji, kita kena belajar kata buat benda ni menyebab jadi derhaka kepada suami. Kita buat benda ni menyebab kita jadi derhaka kepada tok lelaki. Hak tu kita orang Tino. Lepas kita orang jantan pula, apa yang kita kena jaga? Hak-hak hukum-hukum dia. Maka lagi kitab ni dia sebut dua-dua aja. Fi bayani huquqiz zaujain. Orang panggil yang menyata hak suami dan juga hak isteri. Itulah di antaranya. Ia kata maka wajiblah ke atas sekalian perempuan yang tersebut belajar dan mengetahui hukumnya supaya terpelihara segala amalannya dan berkebajikan dan beroleh manfaat dirinya di akhirat nanti. Sebab ia kena belajar, sebab ia kena tahu supaya terpelihara segala amalannya. Sebab amalan isteri yang derhaka kepada suami, semua amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri yang derhaka kepada suami ni, amalan yang dia buat maka semua tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak terima amalan dia. Di situlah orang Tino, segala orang Tino, madam-madam kita semua, kawan-kawan kita, kak-kak kita, adik-adik kita ni. Kita tong runah wa, kita tam arai bang, kita put arai bang, kita tam tua yang ngai. Pen asbab pen sahid. Kita ni derhaka kepada suami kita. Apabila kita derhaka, segala amalan kita tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita tak diterima Allah, doa kita tak didengar oleh Allah, hidup kita tak diredai oleh Allah. Sebab itu kita kena ngaji. Lagi pula, kita kena tahu supaya jadi manfaat diri kita di akhirat nanti. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Nampak Dan bagi perempuan yang menderhakai suaminya di dunia ini. Dan bagi perempuan yang menderhakai suaminya di dunia ini, kelaknya lagi akan datang akan menanggung beberapa keseksaan dan azab Allah Ta'ala yang sedang menanti mereka pada hari akhirat. Allahu Rabbi. Mana-mana perempuan yang derhaka kepada suami. Ni orang Tino banyak masuk ni. Jadi Geno punya dia kata Tino semacam ni dok. Ni Tino dulu, lepas tu duk tak banyak lama je goyah orang jantan pula. Maka kita ni dia sebut dua-dua, suami pun dia sebut, isteri pun dia sebut. Maka mana-mana perempuan yang derhaka suami. Kerana tam ti pen peraya leko kau derhaka.
Deraka kepada tok lelaki dia, dia deraka kepada suami dia, maka kelak nanti dia akan kena seksa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala dok sedia, dok cedek dah belai-belai untuk dia. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Pastara mana panggil deraka, kata balah mana deraka, maka semua tu lah kita ni sebut so. Sabik siapa-siapa jadi bining, molek kita berdengar kita ni. Siapa-siapa yang nak berlaki, molek kita mengaji kita ni. Kerana untuk kita orang tino ni, untuk nak jaga diri kita selamat daripada dinamakan isteri yang derhaka kepada suami. Lepas tu apabila berlaku masalah dalam rumah tangga balah mana, lalu kita ni juga ya hawik tikai. Kita nak ukar, kita nak ke balah mana masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Masya-Allah dah kita ni, masya-Allah. Jadi mana-mana perempuan yang derhaka kepada suami di akhirat kena azab, maka pada hari itu, pada hari akhirat itulah sangatlah menyesal sekalian perempuan yang tersebut. Maka di hari akhirat besok, mana-mana bini, mana-mana perempuan yang derhaka kepada suami sangat sesal. Allah, sesalah dunia itu kutu nafsu, sesalah masa dunia itu aku lawan tok lelaki, sesalah masa dunia itu aku buat mudah-mudah dengan tok lelaki, sesalah masa dunia itu aku tak layan dengan baik tok lelaki, sesalah masa dunia itu aku kata teruk-teruk kepada tok lelaki. Maka di hari ni macam-macam dah azab yang Allah Taala dok sedia bagi isteri yang derhaka kepada tok lelaki. Allah, maka sesah hari tu nak buat apa boleh. Apatah lagi tok lelaki tak maaf kepadanya. Tok lelaki dok terlekat hati dengan dia buat selama-lama. Allahu Rabbi, tu minta jah wal iyazabillah summa wal iyazabillah. Dan waktu itu waktu dia dok menyesal di hari akhirat tu, tiadalah berguna lagi segala sesalan dan duka citanya. Maka dia dok sesal pada hari tu tak ada berguna dah. Mana-mana bini hodok deraka kepada tok lelaki, dia sesal di hari akhirat, dia sesal, dia menangis, dia teriak gapo balah mana pun, orang panggil tak ada berguna dah untuk dia. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala royak dalam Quran, Allah Taala kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu, yang pada hari kiamat tu, la yanfa'u malun, tak berguna dah oleh harta, wala banun, dan tak berguna dah oleh anak-anak. Tiada lagi dah memberi manfaat bagi orang yang berdosa-berdosa, yang duk sesat, duk gapo pada hari tu tak berguna apa dah. Sebab tu amba sendiri baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, masa kita hidup di atas dunia ni, marilah kita pakak-pakak jaga hak apa yang kita kena buat. Lebih lagi kita orang yang bersuami isteri, apa kita sebagai tok lelaki, apa yang kita kena tunai, kita sebagai isteri, apa yang kita kena tunai. Masa kita duduk sore tu tak apalah beg lain. Apabila kita berumah, apabila kita boleh anak nak duduk beg itu, ya tak boleh dah. Sabit saya seru pada semua orang jatuh, dan juga semua orang tino yang bersuami isteri, apabila kita menikah dah, apabila kita berkahwin dah, apabila kita duduk berumah tangga dah, marilah kita pakak duduk dengan baik, kita jaga hak-hak kita. Kita sebagai tok lelaki, kita jaga hak kita. Kita jadi bini, kita jaga hak kita. Maka apa gatik, apa kok mana, maka dalam kitab ni ya sebut uququl jain fi bayani huquqiz zawjain. Maka insya-Allah pada waktu malam pukul 8.30 ataupun pukul 9, sekira amba tak ada ceramah mana, tak lagi mengajar mana, lepas tu ada masa luar rehat sihat molek, insya-Allah saya akan baca setiap malam kitab ni. Saya akan baca setiap malam kitab ni, dan peluang pagi pula kalau ada masa nak baca kitab tazkirah lepas zuhur pukul 2.30 akan baca kitab Wisyahul Afrah, cara bab semaya, bab amalan ni. Maka pada waktu malam, sementara kita nak tidur malam, kita mari tahu hak isteri dan suami. Kerana banyak sangat-sangat
duk berlaku panha masalah hari ni pada lecek kita pun duk tanya bak laki bini lah banyaknya. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita ada ilmu, balik tok lelaki pun dia tahu hak dia, balik isteri pun dia tahu hak dia, boleh pakat-pakat jaga insya-Allah taala neh. Kemudian pada awal-awal kita ni dia pergi kepada balik bini diraka kepada tok lelaki dulu. Tak suruh berasa lah balik mama dia tu. Balik mama dia. Kan duk kata ke apa nama ni? Duk kata ke orang Tino saja mana orang jatuh. Tu dia ni. Bukan kita nak balas, bukan kita nak kotu kok ning. Kita nak tu dia ni, kita nak apa ni? Kita nak royak apa hak suami, apa hak isteri. Tu dia ni. Maka ada dia mau tanya tu, dia kata bahawa ถ้าเราละหมาดซิกิรแต่สามีไม่ชอบบางครั้งถึงขนาดไม่ฮาลาลเป็นการderhakaไหม jadi apabila kita semaya, ia tak kena kita duk semaya tu. Ia tak kena kita semaya sampai hak tu panggil la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita taat kepada makhluk kalau benda tu jadi derhaka kepada Allah. Kita misal kata semaya ni wajib. Semaya ni wajib, semaya ni Tuhan suruh. Maka tiba-tiba dia lari tok save kita semaya, tak kena kita semaya, hak tu tak jadi derhaka. Sebab gapo? Sebab benda tu kewajipan. Supaya kita orang Tino kena ngaji bab darah bab nipah, bab wiladah, bab ketuhan ni wajib kena ngaji. Patut lelaki kita pun tak ngajar. Walaupun dia lari tok save kita pergi ngaji sekalipun, boleh kita tu pergi ngaji. Sebab gapo? Sebab hak tu tak wajib kita taat. Sebab hak tu haram kalau kita tak ngaji. Tu dia ni. Lain pada kita pergi dinak, kita pergi keluar rumah ikut hak tu kena minta izin daripadanya. Sekiranya nak pergi ngaji hak wajib, kalau tok lelaki pun tak mengajar rumah, nak ngajar pun dia tak pandai juga. Hak tu boleh kita pergi ngaji. Dia mak kira soalan hak kak dia tanya ni. Kita nak semaya, kita nak semaya, tiba-tiba dia tak kena kita duk semaya tu. Dia tak kena kita duk semaya, maka tak jadi derhaka sebab semaya tu wajib. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak jadi derhaka kita tak boleh kita taat kepada makhluk kalau benda tu jadi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya, kalau kita nak semaya, nak mengaji, nak gapo hak wajib, kalau tok lelaki tak halal, tak gapo pun tak jadi derhaka. Tu soalan kat dia dah, insya-Allah habis itu dah. Kemudian dalam kitab ni kata faslun, fasal yang pertama. Dalam kitab ni fasal yang pertama, dia nak royak antara dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar, kita sebagai isteri apa dosa-dosa besar kita terhadap suami. Dalam kitab ni dia sebut banyaklah. Siapa dia sebut 6 perkara hak besar-besar. Patut hak lain-lain lagi tu ada lagi. Ya fasal yang pertama antara dosa-dosa besar. Panggil dosa ni ada dua. Ada dosa haluh, ada dosa besar. Panggil sagair dengan kabair. Kalau sagair panggil dosa kecil. Kalau kabair hak tu dosa besar. Panggil bab lik dengan bab yai. Maka di awal-awal kita ni bab yai. Arai bang tipin bab yai. Kita jadi bini, kita jadi isteri, kalau kita buat benda ni, kita berlaku gini, kita kata gini, jadi derhaka kita kepada tok lelaki, jadi berdosa besar. Jadi berdosa besar, jadi derhaka sungguh-sungguh. Gapo? Dia kata antara dosa besar yang menjadikan perempuan menderhaka ke suami. Ayat ketahuilah bahawa beberapa ulama telah memfatwakan. Beberapa ulama telah tua pada perempuan yakni isteri yang menderhakai suaminya. Seperti berikut, antara dosa besar yang menjadikan ia menderhakai suaminya ialah yang pertama hak jadi dosa besar tu gapo dia kita bini buat ketuk lelaki. Arai bang, siapa-siapa tahu kombin mari boleh. Kalau ada orang tanya soalan, kita sebagai bini, kita sebagai orang Tino ni, kita orang Tino, lepas tu apa dosa besar? Kat tasnim kita tanya puying lemat maat dai mai. Orang Tino semaya Jumaat boleh kedak. Orang Tino boleh semaya Jumaat, tapi nak bila dengan dia tak boleh.
Orang Tino tak kalah hari Jumaat, dia ambil kano gapo lagi semai Jumaat gatik dengan khutbah mai Jumaat boleh. Tapi nak bila 40 dengan dia ya tak leh. Nak bila 40 orang dengan dia tu tak leh. Tapi kalau dia nak mai Jumaat boleh orang Tino ni. Cuma nak bila dengan dia cukup 40 dengan dia tak leh. Sabit di Mekah, di Madinah, di mana mai pula 40 mai Jumaat tak itu kan. Ataupun di kampung pun boleh. Orang Tino nak pergi dengan ketebah, nak maya Jumaat, tapi cuma nak bila 40 dengan dia tak boleh. Tu yang masalah ni. Apa ratik dosa besar yang orang Tino buat terhadap suami? Yang pertama, menegahkan suaminya. Suami bagi seorang perempuan menegah daripada mengambil kesukaan. Tu yang pertama. Orang Tino dia menegah, dia toksik. Dia tok tok lelaki ambil kesukaan dengan dia. Tok lelaki nak ambil kesukaan dengan dia tegah. Siapa dia tenah, tu beratlah. Dia tenah. Tak usah kata menegah tahu mana. Dia paling belakang tu pun tak boleh dah. Dia paling belakang tu pun tak boleh dah. Misalnya tok lelaki nak dakak dia, nak jamuh dia, nak gapo dia ni, tak usah kata dia tak ada tenah, tak ada cenah, tak ada apa. Dia paling belakang tu pun tak boleh dah. Kalau tok lelaki tak izin dia paling belakang, maka pada malam tu kena laknat sampai subuh. Allahu Rabbi ya Karim. Wal iyazabillah, summa wal iyazabillah. Tak kira sama ada wote atau lainnya. Misalnya tok lelaki nak wote dia, tok lelaki nak jimak dia, tok lelaki nak wote dia, tok lelaki nak buk dia, apa nak tak reti ikutlah. Tok lelaki nak jimak dia, tok lelaki nak setubuh dia, tok lelaki nak wote dia tegah, dia tak say. Dia paling belakang, dia rakub, dosa besar. Atau lainnya, tak usah kata wote. Tok lelaki nak dakak dia, tok lelaki nak pegang dia, tok lelaki nak siung dia, tok lelaki nak jamuh dia, ikut apa saja. Apa saja tok lelaki nak ambil kesukaan dengan dia, daripada hujung kepala hingga sampai hujung kaki, kalau dia menegah dia tak say, maka tak sah, bukan haram biasa, berdosa besar, min kabair. Kalau malam tu dia tak minta maaf, dia tak dia tak gapo, maka kena laknat oleh Allah dan malaikat hingga sampai subuh esok. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia ni. ยาเตอสามีไม่ละหมาดเราก็บอกทุกครั้งแต่สามีไม่ละหมาดอยู่ดีหลายครั้งเราก็เบื่อtok laki present tak semaya ni satu cuba lah. Tok laki tak semaya royak gino pun tak semaya, kita doalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bukalah mata hati tok laki ku rasa nak semaya. Ya sebenar tok laki tu lah kena perak bini semaya. Tapi masalah hari ni kadang-kadang bini tu semaya tak tinggal, bini perak tu lelaki kena semaya. Allah, siapa-siapa yang boleh bini semaya tak tinggal, alhamdulillah. Siapa-siapa boleh bini duk perak kita tu lelaki suruh semaya, alhamdulillah. Wi panjang sikit. Masya-Allah tu. Ya asal kerja kita tok lelaki tu suruh bini gapo semaya, tiba-tiba bini semaya tak tinggal, satu rezeki Allah Taala tak soal dah kita hari akhirat esok bini maya cukup. Apatah lagi bini tu dah ajak kita, dah ajar kita, dah suruh kita semaya. Allah rezeki dah kita tok lelaki boleh bini balas tu. Alhamdulillah. Walaupun tak pandai kau tu, tak pandai kau ni, kalau semaya tak tinggal, semaya ber tak tinggal, alhamdulillah. Dan kita sebagai kita orang jatuh ni, sekira kita duk dengar dalam live kita pada malam ni, mana-mana suami hak tak semaya lagi tu boleh dah semaya. Amal wayak betul-betul, siapa-siapa tak semaya, Allah Taala tak wijaya dalam hidup dia. Kalau Allah Taala wijaya pun orang panggil Allah Taala wi dengan cara istidrat. Yang Nabi ajar kepada kita minta jauh daripada istidrak daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidrak. Allahumma ya Allah, inni bahwasanya aku ya Allah, a'udzubika, aku minta berjauh, aku minta pelindung dengan Engkau ya Allah, minal makri, daripada tipu daya, wal istidrak, dan istidrak daripada Allah. Allah Taala wi kaya, Allah Taala wi seni, Allah Taala wi mewah, supaya kita lalai, kita galik akhirat masuk dengan kau, wal iazabillah. Apa saja yang Allah Taala wi kita menyebab kita galik, kita lalai kepada Allah, itulah istidraj. Allah itulah kita takut. Duit banyak, rumah besar, kereta mewah, ada segala-gala, makan kenyang, tidur jenera, berak apa sedap, tapi semaya beda ni, wal iazabillah. Kedah banyak, ya kedah tu kedah ni berjaya tu berjaya ni, jual Allah pun Allah beratus-ratus sampai beribu order dia, tapi semaya gitu-gitulah, semaya mudah-mudahlah.
Allahu Rabbi ya Karim. Tu tak ada panggil rugi besar lah. Rugi besar lah kita jadi manusia. Walaupun kita berjaya, berapa ibu kali berjaya pun, dan kita tak semaya, mai cera dalam rumah tangga ni. Maka kita sebagai isteri, kita sabarlah, kita sabar ni. Kita berdoa, minta kepada Allah. Apa kita sabar boleh pahala. Lepas tu kita ingat orang tok lelaki tu teruk ni Allah, supaya di zaman dulu kot supaya Asiyah tok lelaki ya Firaun. Asiyah tok lelaki ya Firaun. Allah berat ada tok lelaki kita lagi. Nah, supaya korong po Firaun supaya Hamang berat belaka tu. Nah. ในเมื่อสามีไม่ละหมาดไม่อะไรเลยเราจะขอยามันบาปไหมเพราะเขาไม่ยอมในทางที่อัลลอฮ์สอนเราya masalah. Tu yang pertama ni. Masalah minta cerai ni salah satu daripada dosa besar. Tapi ya ada. Bukan kata minta cerai ni berdosa belaka. Ada setengah-setengah masalah boleh kita minta cerai. Maka insya-Allah siapa di bab dia kita akan royak sosok. Hak mana ratik, hak boleh kita sebagai isteri boleh minta cerai dengan tok lelaki. Ada beberapa perkara. Apabila tok lelaki kita duk balas tu, apabila kita dengan tok lelaki berasa balas tu, apabila tok lelaki kita melaku balas tu, maka oleh hukum ada kita harus kita minta cerai dengan dia. Maka gapo ya ratik insya-Allah siapa tepat dia kita koyak satu persatu kata minta cerai hak pasal mana boleh, minta cerai hak pasal mana hak haram. Itulah di antara insya-Allah taala ni. Habis itu kelik kepada cerita kita asal ialah yang pertama hak jadi berdosa besar kita isteri terhadap suami ni. Nah, ialah gapo dia? Apabila suami nak mengambil suka dengan dia, lepas tu dia tegah. Dia tegah, dia lari, dia tak say. Tok lelaki nak wote dia pun dia tak wi, nak dekat siung dia pun tak wi. Seperti ia menegah suami pada menjamah dan menyentuh pada mana-mana tepat daripada badannya, badan isteri. Mana katanya tok lelaki nak tepuh, nak jamah, nak dekat, nak siung, nak gapo dia tak wi. Orang tak wi pasal ni berdosa besar, min kabair, daripada dosa besar. Tu yang pertama. Dan yang kedua ni antara dosa besar. Bangti kita rasa benda mudah-mudah, benda len-len, benda main-main. Daripada dosa besar juga, ia perempuan, ia isteri tu keluar daripada rumah tanpa keizinan suaminya. Dia keluar daripada rumah tak ada minta izin ke tok lelaki. Ia tu baik daripada rumah tak minta izin kepada tok lelaki. Tak kira sama ada suaminya itu hadir, yakni ada, atau gaib, tok lelaki tak ada. Tok lelaki ada rumah ke, tok lelaki tak ada rumah ke, apabila dia terbaik daripada rumah tak minta izin kepada tok lelaki, maka berdosa besar. Lah ni enggak banyak berlaku lah. Atau keluar kepada majlis zikir, atau kepada majlis mempelajari ilmu yang bukan fardu ain. Tu dia lah ana. Misalnya ya pergi tu nak pergi tempat mu'aluk. Tak. Nak pergi tempat mu'aluk, nak pergi tempat keduri, nak pergi tempat ramai-ramai, nak pergi tempat majlis zikir, hak bukan wajib tu. Lagi ngaji sejarah pasal itu. Kalau dengan tanpa keizinan suami, maka berdosa besar isterinya. Lain pada pergi ngaji hak wajib, hak fardu. Hak tu maka tiada dikira derhaka jika ia perempuan keluar kerana belajar hukum haid, hukum nifas dan sekalian ilmu fardu ain. Bahkan wajib ke atasnya, ke atas perempuan keluar bagi mempelajari segala fardu ain. Pas balik tok laki lari tu haram atas dia pula. Dan haramlah atas suaminya, suami bagi isteri, menegahkan, yakni melarangkan isterinya daripada keluar kerana hendak menuntut ilmu fardu ain. Hak kata hari-hari dia lagi ngaji fardu ain tu, jika si suami itu bukan orang yang alim. Tok lelaki itu bukan orang alim, dia tak pandai nak ngajar sendiri, tak erti. Kalau tok lelaki itu alim, tetapi jika si suami itu seorang yang alim, tok lelaki itu dia pandai, dia reti bab haid, dia reti bab nifah, dia reti bab wiladah, dia reti bab hukum hakik wajib, dia reti. Wajiblah atasnya, atas suami mengajarkan isterinya. Dah dia lari tak sewi terbaik, wajib di atas dia tu kena mengajar isteri dia.
Maka ketika itu, ketika suami dia mengajak isteri dia, haramlah ke atas perempuan itu keluar dari rumahnya. Haram di atas atas orang tino, atas isteri keluar daripada rumah. Sebab apa? Sebabnya tok lelaki duk mengajar dah. Tok lelaki dia duk mengajar dah, tok lelaki dia pun duk beroyak dah. Maka haram lah. Maka haram dia keluar. Allah Rabbi sabit dia kata, orang tino ni molek duk di rumah sungguh. Nak kita nak orang tino pasal jadi ibu rumah, molek duk dalam rumah. Orang tino dia terbaik banyak fitnah, molek duk dalam rumah orang tino. Kadang-kadang orang tino ni dia kadang seminggu, 2 minggu, sebulan dia, aku tak nak nampak weh mak tu, tak nampak weh kak tu ni. Ada ke tak ada gimana? Ada duk dalam rumah, tak tahu baik mana, tak sangka ya tu nak tu. Dia tak tahu baik mana kau duduk dalam rumah. Orang tino balas tu lah kita naknya. Kau duduk dalam rumah, duduk jauh ke anak. Maka syurga dah. Baiti jannati insyaAllah. Baiti jannati masyaAllah. Tak itu ni. Tu yang kedua. Tu dia ni. Dan yang ketiga. Yang ketiga, berdosa besar juga. Berdosa besar juga kita orang tino, kita sebagai isteri ni, kita angin nak beralih bersama suami. Kita angin nak hidup suku dengan tok lelaki. Tu dia Allah dah apa angin nak berpindah pada tok lelaki. Mana kata kita duduk suku dengan tok lelaki, berdosa besar juga. Sabit tu kadang-kadang Allahu Rabbi nak balas sikit pun lari kelek dah berdosa besar bakal tu. Balas sikit tak kena sikit hal lipat baju kelek hidup kita tak leh. Tu kita kata balah kalau kita bercerah dah pun tak habis dah kita lagi klik tak boleh lagi. Banyak berlaku step sikit, salah sikit, silap sikit, klik duk rumah kita, klik dah duk mak ayah kita. Kita berpindah, kita lari pada suami, tu pun berdosa besar. Jaga kita orang tino ni. Ada gapo kira percara molek, jangan gaduh kelik, jangan gaduh lari, jangan gaduh duk suku. Sebab benda tu deraka kita ke suami, berdosa besar kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa besar kita terhadap Allah. Kena jagalah. Dan yang keempat, benar hok jadi berdosa besar juga kita isteri terhadap suami tu gapo dia? Ia perempuan menyelok pintu ketika suami hendak masuk. Ada juga pasal itu weh. Pasal selok pintu. Tu dia ni. Selok pintu rumah ke, selok pintu bilik ke, tok saya tok laki masuk duduk dengan dia. Tak kena sikit dia selok pintu, dia selok pintu rumah ke, dia selok pintu bilik ke, dia selok tah sodah kak pula dah. Jadi banyak kali dosa lah. Bukan kau dah selok tah tu sodah, dia selok selok atas, selok bawah, katuk terosak, kata dia belok atik. Tu dia. Maka semua tu berdosa besar. Bukan dosa halah-halah, semua min kabaik berdosa besar tu. Dia selok pintu lagi, dia selok menyelok lagi, selok terosak lagi. Tu pun tak akik lagi. Maka semua tu daripada berdosa besar yang patut kita sebagai orang tino kena tahu benda ni. Allahu Rabbi ya Karim. Kita bukan duduk dunia selama-lama, kita ada akhirat. Kita akan buat surga lagi kita di akhirat. Dunia kita usah jadi surga, baiti jannati. Nah di akhirat pula. Tu dia. InsyaAllah kita akan jadi selama-lama kebaikan insyaAllah. Tu yang keempat. Dan yang kelima, ia perempuan meminta cerai. Orang tino ni minta cerai, minta tolak. Salah satu daripada berdosa besar, kita jadi bini apabila kita berlapar keluar daripada mulut kita minta nak cerai. Minta nak cerai dengan tidak ada sebab yang diharuskan oleh syarak. Kalau benar-benar yang diharus oleh syarak, tu tak apa. Ya ada kan beberapa perkara yang boleh kita isteri minta cerai dengan tok lelaki. Ada beberapa perkara. Tok lelaki tak tahu geno, tok lelaki begini gitu, tok lelaki gini tu lelaki lah. Tok lelaki ada penyakit tu, tok lelaki ada kekurangan situ yang menyebab syarak tu boleh minta cerai. InsyaAllah siapa bab dia kita yak soso. Hak mana ratik kita jadi bini boleh minta cerai dengan tok lelaki. Tu yang kelima ni. Dan yang keenam, ถ้าคนติดหนี้เราแล้วเขาไม่จ่าย orang lekat hutang kita dia tak bayar. Tak boleh. Tak boleh duit kita dia tak bayar. Orang lekat hutang sabit ni,
Salah satu daripada dosa besar juga orang lekat hotel dia saja tak saya bayar. Dia tubik dua korni. Ada seorang tu dia nak bayar hotel tapi dia tak kuasa sungguh, dia tak mampu sungguh, dia susah sungguh, dia tak ada sungguh nak bayar hutang. Maka tu insya-Allah Allah Taala mempermudah baginya. Insya-Allah Allah Taala bercara wi dia akhirat besok. Insya-Allah Allah Taala memaaf baginya. Dan sebalik orang yang ada duit, ada pitih, ada kakah mah, ada tanah, saja dia tak se bayar wahala bala dengan hutang, tak se sebut langsung bah hutang, orang ni apabila dia mati maka roh dia tak sampai ke langit. Selagi mana orang tak maaf bak hutang selama tu lah gantung di hari akhirat dia masuk surga tak boleh. Jawab main. Orang lekat hutang orang ni walaupun kita rasa kita cop di dunia tapi akhirat tak cop. Taro kit wa cop dunia เราตายก็ไม่ต้องจ่ายsungguh tapi di akhirat belik pula akhirat kena soal lagi gaduh-gaduh dosa dia mai tak kita pahala kita wagi dia pahala kita wagi dia dosa kita mai hatak kita ni Allahu Rabbi ya Karim itulah bab hutang yo main-main habis itu. Dan yang kani berdosa besar juga ia perempuan bermasam muka sesudah bersih daripada haid dan nifas masih muka dengan tok lelaki. Kalau masa dia dalam haid tu ya adalah bahasa dia retina kamari haid gapo tu arung dia lain jadi hatu tu dimaaf tak apalah. Tetapi ni dia tak ada gapo-gapo tak ada dalam haid gapo tapi saja muka masih tak muka tok lelaki cat muka bewak sakit lagi dah. Tak muka tok lelaki pak masa cat tu. Orang kena senyum. Kita tengok muka tok lelaki, kita senyum tu pahala besar dah. Ni kalau jatuh lah senyum, belakang senyum lagi, perik mata lagi, kek-kek lagi. Kalau tu boleh pahala, boleh dosa dah. Kita tengok suami kita senyum, kita perik mata, kita buat untuk menserenuk hati suami. Tu pun pahala, Masya Allah. Saya beretino kalau kena cara pahala saja. Tengok muka tok lelaki boleh pahala senyum, boleh pahala dakak, boleh pahala jamuh, boleh pahala. Nanok boleh pala makan boleh pala dan pala tu dia ni. Baik karalah. Dan beberapa perkara lagi disebut dalam kitab-kitab fiqh banyak lagi lah. Dalam kitab fiqh sebut perkara-perkara orang panggil yang menjadi menyebab dosa besar di atas isteri kepada suaminya. Habis itu. Dia kata akibat melakukan perbuatan berderhaka suami. Jadi apabila isteri dia derhaka kepada tok lelaki apa jadi? Maka apabila seseorang perempuan yakni isteri melakukan mana-mana perbuatan penderhakaan yang tersebut itu. Hak sebut sani. Mana-mana orang tino, mana-mana bini hak derhaka ke tok lelaki gi buat salah satu daripada nekara sani. Dia tok sewi tok lelaki setubuh dengan dia, tok sewi dakak dia, tok sewi jamuh dia tu baik pada rumah tak minta izin tok lelaki. Dia angin berpindah sama tok lelaki, dia selok pintu, selok bilik tok sewi tok lelaki masuk, dia minta nak cerai dengan tok lelaki, dia buat muka masai dengan tok lelaki, mana-mana satu orang tino gi wah tu walaupun sekejap ya, walaupun sebentar sekaligus ya. Nescaya tiada wajib ke atas suaminya memberi nafkah kepadanya kepada isteri pada hari itu. Maka pada hari itu tak wajib dia nafkah. Hak dia besoi duit tak wei duit pun tak apa. Hak dia besoi makan ni tak wei makan ni pun tak apa pada hari itu. Sebab dia derhaka tu. Dan juga tiada wajib memberi pakaian pada ketika itu. Tak wajib belaka dah. Dan tiada wajib mendatangi gilirannya. Kalau misalnya masa giliran pasal bini dua bini tiga ni, kalau tok lelaki tak gi pun tak dosa. Sebab apa? Sebab bini derhaka. Ya ada berlaku ni, mulai tok lelaki nak kelai, ya tok lelaki bini dua, ya duk hak nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Pak tok kelai tok lelaki tak ada nak tangga lagi. Pasal jam ni, pasal tak ada tok lelaki nak rumahnya kata dah buat mesin mata muka masih. Goi tok lelaki. Pernah tu nanti tanggung lah tok lelaki wak tak supa tak ada. You bukan gapo kita derhaka tak ada apa dah. Tok lelaki tak ada nak rumah, tok lelaki tak ada duk dalam rumah, kita kata dah, kita masih muka dah, kita menuik dah. Derhaka dah tu. Apabila kita derhaka dah, maka tak wajib mendatangi giliran pada hari itu. Jaga itu retina. Bahkan suami menghukumkan dengan meninggal tempat ketidurannya sehingga ia terhenti daripada derhakanya. Tu dia. Tu beratlah.
Sehingga untuk lelaki pun tak tidur kelingan dia sehingga dia tak deraka dah. Dan kembali patuh dan taat kepada suaminya walaupun sampai beberapa tahun sekalipun. Maknanya selagi mana bini tu tak taat, bini tu tak patuh, bini tu tak habis pada deraka, dia tak tidur sampai bila-bila pun tak ada apa. Dia tak ada gilis sampai bila-bila pun tak apa. Sebab apa? Nak kelik deraka, nak kelik juga, nak kelik wak muka wak mata masa. Tu dia. Wak muka masa tu pun deraka dah kita isteri kepada suami. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak dah? Habis. Yai เด็กกำพร้าโมหอนาญาเต็งขายที่ดินของเด็กให้คนอื่นแต่คนซื้อไม่รู้ว่าของเด็กกำพร้า jadi jual harta anak yatim ni tak sah. Kita ambil hukum umum dulu. Mereka ada beberapa sebab lah. Takut dia berdorak gapo pasir akhir berpindah jatuh kena ke air atau tu lain kira. Jadi kita tahu ni nak pergi jual harta anak yatim tu tak sah. Maka orang beli ni maka orang beli harta anak yatim tak leh. Sebab apa? Sebab anak yatim tak ada balik lagi. Yo semacam maka syarak tak buat kira. Kalau kita tahu dah kata harta tu anak yatim, kita kacau ambil juga, kacau beli juga, kita makan harta anak yatim. Tak aku bayar dah, duit dah, panggil jual beli tak sah. Maksud kata alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Maksud kata kita makan harta anak yatim cara zalim. Siapa-siapa makan anak yatim cara zalim, hari akhirat besok tu biasak kat punggung dia. Wal'iyazabillah. Tu dia. Kalau kita tahu, kena hantar kelik harta, ambil duit kelik. Kerana jual beli tak sah muka bukan hak dia. Beli hak orang tak sah. Tak sah kata yatim kita beli kebun siapa, beli hak siapa, bukan beli daripada tuai dia. Jual beli tak sah hukumnya. Masalah bak surat bak gapo dia nak tipu nak play tu hal dunia tu. สามีขอมีภรรยาอีกคนควรจะทำยังไง Tok lelaki minta nak ada bini seorang lagi ni. Kita nasihat dia boleh bena nak bini seorang lagi ni pun tak ada nafkah dah ni pun duit tak berapa cukup ni pun anak tak ada nak bercara dah. Kita nasihat tak apa, jangan murih jangan kata kita nasihat royak jalan royak jalan dia lepas tu boleh dia nak bini seorang lagi tu sebab apa tu cari dia tak cukup mana tak sempurna mana kita urus sempurna situ insyaallah. ทำไงดีแม่ยายติดหนี้เราสัมพันธ์แม่ยายนี้ทั่วไหนแม่ยายติดหนี้เราสัมพันธ์จนถึงตอนนี้ยังไม่จ่ายเลย11 ปีแล้วเราก็อายที่จะบอก tu dia tua kau te 3,000 belah tahun dah ya berkata ya bila sungguh sahabat tak dengan hotel ni orang berita ni ingat sungguh sahabat tak kita berita orang ni kena ingat hati weh dia mau ingat sungguh orang berita duit ni tengok belah tahun dah tak ada bayar lagi nak minta pun tak ada gamak berdoa lah nak buat gano atau gini lah kita royak kat anak kita dah kita tak royak sendiri kita tak ada gamak royak kat bini kita royak kat bini kita dek teradik buat tanya-tanya mek dek kata mek hak duit duit abeh itu 3,000 tu mek terlupa ke jangan royak kata be tanya pandai-pandai lah royak tu be tanya tu kari pula benda tu pandai-pandai dak tu tak itu habis itu kamar dia tu nak habis ni dia katanya dan perempuan yang menderhaka itu mana-mana bini mana-mana ertino derhaka kepada tok lelaki dilaknat oleh para malaikat yang senantiasa berbakti. Malaikat hadut sujud duk semaya bakti semaya ru amal langit pakal anak dia dan tidak pernah derhaka kepada Allah Taala walaupun sekelip mata. Dan malaikat tak biasa derhaka ke Allah, mana-mana betina yang derhaka pakal anak habis bagi betina tu. Dan perempuan itu akan disiksa oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina yang dinengako wal iazabillah. Mana-mana orang betina yang derhaka kepada suami, malaikat pakal anak akhirat masuk neraka. Sekira dia tak patuh, tak taat, tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Allahu Rabbi ya Karim la haula wala quwata illa billah. Kamar dia insya-Allah pada malam esok insya-Allah pada malam besok noyak tanggungjawab hak suami terhadap isteri pula. Insya-Allah keun prung ni insya-Allah pada malam esok
nak royak hak suami di atas isteri. Kita jadi tok lelaki ni apa ratik we yang kita kena buat. Kita pandai bining saja ya. Sekadar pandai bining saja. Gapo tak reti tu pun berat juga kita sebagai tok lelaki. InsyaAllah tu pada malam besok insya-Allah taala ni. Maka sementara untuk kita nak sudah siapa-siapa yang ada soalan gapo nak tanya ataupun ada gapo-gapo boleh insya-Allah taala. InsyaAllah taala boleh. Dan insyaAllah banyak orang tanya nak pergi umrah. Maka pada bulan 12 ni penuh sungguh dah. Penuh. 45 kisi tu penuh. InsyaAllah kalau siapa-siapa nak pergi bersama dengan saya, boleh mari di rumah pun boleh. Ataupun hantar bapak cacung boleh-boleh pun boleh. Hantar pasport boleh-boleh. Bila kita nak pergi boleh kita buat selalu dah. Kalau siapa-siapa yang ingin nak pergi bersama dengan saya, insyaAllah. Tu dia ni. Malam ni kena maaf tok lelaki. Kena maaf. Malam ni nak tidur malam ni. Tak payah nak tidur malam ni be maaf kedek tak be. Tak tu ya. Pas be apa? Ya, tak apa dah tu. Allahu Rabbi. Jangan kita buat keras ni kadang aku tak saya kena aku tak leh. Tak tu ya be maaf kedek tak lah. Pas be apa kena pelak bini ku nak mati dah pun. Tadi ya ni. Tak tu ya be maaf kedek ate silap salah. Duk kecek, tak sedap dengar, duk pergi mana-mana, tak biasa minta izin. Duk kadang-kadang minta cegah, kadang-kadang balah dek lari ke lek. Maka semua tu dosa besar lah kau tu. Tok laki nak jamuh, tak awi. Tok laki nak setubuh, tak awi. Tok laki nak gagal, tak awi. Kecek bek kapur-kapur. Tak awi berlaku, tu dosa besar tu. Kena laknat hingga sampai cerah malaikat adalah anak dia. Kalau mati dengan hatu dengan kau bulak-bulak wal-iyazabillah. Satunya, apa nama ni, tok lelaki nak dia tak awi. Tubik pada rumah tak minta izin ke tok lelaki, minta nak cerah dengan tok lelaki, balas sikit nak kelik di rumah, beralih tempat dengan tok lelaki. Lagi pulaknya apa nama lagi, wak masai muka dengan tok lelaki, pas pasal kuat aliyo, pasal ludah, pasal ping tok lelaki, hak tu gak letih lah. Nya ada pasal begini pasal hot pasal nya leping pop nyuak nyuak mai pelang dia. Hello tok lelaki hello. Tok lelaki halau nyo leping dia, nyo tapa dia, nyo ludah. Lebih lagi tok lelaki sesak. Tok lelaki sesak, tok lelaki duit tak ada, duk wah dia lah. Tu ga Allahu Rabbi ni. Dunia tak apalah kita rasa kita hebat, kita lebih, tapi bila kita pejam mata masuk duk dalam kain kapal, kita nampak habis apa yang kita buat kepada tok lelaki kita. Kita tak kata dia berat-berat, kita tak hormat dia, kita tak ihtiram kepada dia, kita tak bisa minta maaf dia. Lebih lagi tok lelaki hak pesang hak molek. Allah wa amal rajin semaya rajin wi nafkah. Tapi kita ni pula dah tak cukup lagi. Kita tak faham lagi dosa besar lah. Dan insya-Allah pada malam besok ada masa tok lelaki terhadap isteri pula. Malam ni bining terhadap suami, esok suami terhadap isteri pula insya-Allah. Mana-mana tok lelaki hok caprai hok tak reti bahasa ni, pandai bining dia nafkah tak bisa bui anak-anak tak pada-padang, tu pun berat juga ni. Berat juga insya-Allah. Siapa-siapa ada gapo nak komen nak tanya apa boleh insya-Allah taala. Kita masa lagi boleh 5 minit. Mi welai sakhan hati insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya sama-sama Kak Huda kita. Alhamdulillah tasnim ya sama-sama ni. InsyaAllah siapa-siapa ada masalah kalau kita tak ada urusan gimana, tak ada ceramah mana-mana, kita akan baca kitab setiap malam Uqudul Jain fi bayani huquqiz zaujain. Pada menyata hal laki bini. InsyaAllah mudah-mudahan kita duk laki bini apabila sepenuh, apabila sepahami supaya duk dalam syurga. Dah siapa Nabi kata baiti jannati, rumahku surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah kita naknya. Nampak tu deh. Alhamdulillah, masya-Allah wa masya-Allah tabarakallah. Saya rasa sekat tu dululah. Sekiranya silap salah agak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.